Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk Perkenankan Doaku. Baiklah, boleh buka buku teks muka surat 127 ataupun lihat video ini. Tajuk Perkenankan Doaku. Hari ini kita belajar tentang adab berdoa. Perhati dan fikirkan. Okey, baiklah. Tengok gambar yang ditunjukkan dalam buku teks ini. Kita nampak seorang ketua murid sedang membaca doa di hadapan semasa perhimpunan. Okey, dan murid-murid lain mengaminkan. Jadi, apa yang doa yang dibaca? Contohnya, Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa dan kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, baiklah. Mengapakah kita perlu berdoa? Okey, baiklah. Siapa kita berdoa? Kepada siapa kita berdoa ini? Mereka minta kepada Allah. Jadi kenapa kita perlu berdoa? Okey. Baiklah, tengok muka surat 128. Okay, kita tengok apa itu maksud doa. Maksud dan dalil berdoa. Okey, apakah maksud doa? Doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Okey, kenapa kita berdoa? Sebab kita nak mohon sesuatu kepada Allah. Hanya Allah sahaja kita boleh mohon sesuatu, minta sesuatu. Okey? Kenapakah kita dituntut untuk berdoa? Kenapa kita kena berdoa? Baik, kita tengok seterusnya. Baiklah, kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu berdoa? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya berdoa sebab Allah suruh kita berdoa kepadanya. Kita nak minta, kena minta kepada Allah. Sebab apa? Tengok ayat di sini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ikut Ustazah baca bersama-sama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lagi sekali. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa maksudnya? Allah berfirman, Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Allah, Tuhan kita, Allah telah berkata, berdoalah kepadaku. Berdoalah kepada Allah. Nescaya aku perkenankan. Siapa aku ini? Allah. Nescaya Allah akan perkenankan jika awak berdoa kepadanya. Bila kita berdoa kepadanya, Allah akan tunaikan. Perkenankan ni maksudnya tunaikan. Okey, daripada surah Ghafir ayat 60. Okey. Jadi kita kena doa pada Allah lah sebab Allah kata kalau kita doa kepadanya, Allah akan tunaikan. Dengan syarat kita kena yakin lah doa kita itu Allah akan perkenan, Allah tunaikan. Nak doa pun kena doa dengan cara yang betul. Okay, bukan sebarang-sebarang berdoa. Macam mana kita nak doa dengan cara yang betul? Okey, di sini ada ditunjukkan tentang tata cara berdoa. Adab-adab berdoa supaya doa yang kita minta kepada Allah, Allah terima, Allah perkenankan. Okey, kita nak minta sesuatu, kita kena buat elok-elok, buat baik-baik supaya Allah tunaikan. Okey? Macam awak nak minta sesuatu kepada ibu bapa kamu, pasti kena ikut cara yang betul. Kalau menangis-nangis, memberontak, adakah ibu bapa kamu akan tunaikan permintaan kamu?
Okey, sudah tentu tak. Begitu juga bila kita nak minta dengan Allah, kita kena minta dengan baik. Macam mana nak minta dengan baik? Macam mana nak minta dengan betul? Kita tengok tata cara berdoa. Okey, yang pertama sekali kita tengok ada adab berdoa. Semasa berdoa kita niat yang ikhlas kerana Allah. Niat tu kita kena ikhlas. Okey. Kemudian adab yang kedua, kalau boleh kita mestilah berwuduk. Okey, kita ada air sembahyang. Kalau tak ada air sembahyang, boleh doa tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita berwuduk, itu lebih baik. Lebih afdal. Kemudian, semasa berdoa, adab yang kita boleh amalkan ialah kita menghadap kiblat. Tahu kiblat? Kat mana arah awak sembahyang? Di situ kita hadap kiblat. Kiblat tu tempat kita ikut arah kita nak sembahyang ikut arah mana. Kita masa berdoa pun kita ikut arah itu. Kemudian, adab seterusnya ialah menadah tangan. Semasa berdoa, kita tadah tangan. Tadah tangan elok. Elok. Bukan tadah tangan sambil lewa. Angkat betul-betul. Okey. Seterusnya, adab sebenarnya ialah menumpukan perhatian pada doa. Semasa berdoa, tengok. Tumpukan perhatian sepenuhnya dengan doa yang kita minta. Dengan permintaan yang kita minta. Okey, bukan kita masa doa, fikiran kita di tempat lain. Tidak bersungguh-sungguh. Itu nampaknya kita tak nak kan. Jadi nak doa, kena tumpukan perhatian pada doa. Okey, seterusnya semasa berdoa, memulakan dengan memuji Allah. Macam mana nak mulakan dengan memuji Allah? Biasa tak dengar. Kalau orang baca, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu kita mulakan doa dengan memuji Allah. Okey, seterusnya, masa doa kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu adalah selawat kepada Nabi. Kalau awak tak tahu, kita boleh baca selawat yang ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya, semasa berdoa, kita hendaklah merendahkan suara. Macam apa nak merendahkan suara? Kita nak minta dengan penuh rendah hati. Dengan secara rendah hati. Maksudnya kita nak minta dengan cara yang elok, bukan dengan suara yang tinggi. Kalau kita cakap dengan mak kita cakap suara tinggi macam marah-marah atau suara yang kuat, adakah mak awak sedap dengar? Adakah mak awak akan ikut permintaan awak? Biasanya mak akan kata, apa suara cakap macam tu? Apa tinggi dengan suara? Kan? Jadi dengan Allah, kita kena rendahkan suara. Contoh, Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapaku. Okey, tu rendahkan suara. Bukannya, Ya Allah, tinggikan, ampunkanlah dosaku. Dosa ibu bapaku. Tak boleh. Kita tak boleh buat suara. Kita berdoa, bukan kita marah kan. Jadi, kita kena rendahkan suara. Seterusnya, adab apa yang kita boleh buat semasa berdoa ialah berdoa dengan penuh keyakinan. Doa yang kita ni Allah akan perkenankan. Allah akan tunaikan. Yakin Allah akan tunaikan. Jangan teragak-agak ya. Okey. Kemudian, apa tata cara berdoa yang kita boleh ikut ialah doa dibaca dengan tenang dan tertib. Okey, baca dia elok, slow. Baca dengan secara tertib. Okey. Seterusnya, doa ini juga kita hendaklah mengucapkan amin selepas berdoa. Selepas berdoa, kita akan ucapkan amin. Apa maksud amin? Makbulkanlah. Okey, minta Allah tunaikanlah perkataan kita. Maksud amin. Okey, baik.
info apa yang kita dibaca kat sini, doa untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, doa ini kita boleh baca, salah satu doa yang kita boleh baca selepas kita solat. Okey, ikut saya baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, doa ini daripada surah Al-Baqarah ayat 201. Ikut saya baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, seterusnya. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Okey, apa maksud doa ini? Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta jauhkan kami daripada azab neraka. Okey, ini adalah doa antara doa yang bagus kita amalkan dan baca selepas solat. Okey, baik. Perkara pertama hari ini, Ustazah nak tugasan hari ini ialah balik awak boleh cuba hafaz doa ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ustazah nak awak hafaz doa ini. Itu tugasan yang pertama pada hari ini. Tugasan yang kedua, kita ada latihan bertulis iaitu pada buku aktiviti, buku surat 128 dan 129 iaitu okey, tengok pengertian doa, tajuk sesuatu, Allah perbuatan. Tengok contoh doa bermaksud apa dia? Perbuatan hamba memohon apa kepada apa. Dalil Al-Quran yang kita baca tadi, perkenankan ud'uni, berdoalah. Wa qala rabbukum apa dia nak kena isi kat sini? Astajib lakum, maksudnya Tuhanmu telah berkata apa? Kepadaku nescaya aku apa? Tengok balik buku teks tadi Kemudian tulis beradab atau tidak beradab. Okey, jawapannya beradab ataupun tidak beradab saja. Contoh, Yusuf berdoa menghadap ke arah kiblat. Adakah itu beradab atau tidak? Kalau beradab, itu beradab. Kalau tidak beradab, itu tidak beradab. Nombor 1, Najwa berbual-bual ketika berdoa. Semasa berdoa, dia berbual-bual. Beradab atau tidak? Okey, Amani berdoa dengan suara yang nyaring. Sepatutnya kita doa macam mana? Tulis beradab atau tidak? Okey, Din berjalan-jalan semasa berdoa. Okey, tengok beradab atau tidak. Kemudian 4, semasa berdoa, Aiman bermain telefon. Beradab atau tidak beradab. Anis ketawa ketika berdoa. Tulis apa dia jawapan dia. Najwa merendahkan suara ketika berdoa. Itu sahaja buat. Okey, itu sahaja latihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.